Hey guys, what's up? Assalamualaikum. Selamat datang ke Box Perspective. Okay, hari ni saya nak buat sedikit review ringkas mengenai filem The Flash. Filem yang baru saya tonton semalam. Filem ni pun baru sangat keluar. Filem ni antara filem yang saya sangat tunggu tahun ni. Sebab tu saya pergi tengok awal. Saya tengok dengan family. Sebab apa saya sangat tunggu, saya rasa ramai tahulah pasal adanya dua Batman dalam ni, dua The Flash, dan Batman-nya salah satu tu adalah Michael Keaton daripada universe Tim Burton, antara Batman yang menjadi favourite ramai termasuk saya. Michael Keaton antara Batman terbaik pada saya. Michael Keaton dengan Ben Affleck adalah saya punya favourite Batman dalam on screen dalam filem. Okey. Mengenai filem The Flash yang ceritanya sedikit sebanyak, kalau ramai dah tahu watak The Flash ni dia kematian mak dia, dan dalam filem ni dia cuba untuk mengubah sejarah, dan ramai yang tahu juga The Flash ni antara superhero yang boleh time travel sebab dia dapat mencapai kelajuan cahaya kan. Pada yang tak tahu, mungkin sekarang ni korang dah tahu, dia boleh mencapai kelajuan cahaya, dan dalam filem ni dia secara tak sengaja dia berlari terlalu laju sebab dia sangat frust. Ada satu benda terjadi dan tiba-tiba dia termasuk ke itulah time travelling punya apa nak panggil lah, dimensi. Okey. Dan dia pergi patah balik dan buat sesuatu untuk mengelakkan daripada mak dia terbunuh, dan daripada bapak dia disabitkan kesalahan atas kesalahan membunuh mak dia. Bapak dia dituduh membunuh mak dia kerana berada di tempat kejadian masa tu kan. Okey, dia berjaya mengubah sejarah, tapi dia berjaya buat mak dia hidup, tapi ada benda lain yang terjadi yang korang kena tengok. Dia dah berjaya buat sesuatu dekat masa silam dia, dan dia patah balik untuk ke zaman zaman sekarang. Setengah dia nak berlari pergi ke zaman sekarang tu, tiba dia kena something terjadi dan dia tercampak ke satu timeline yang satu masa yang pertengahan masa dia remaja. Tu dekat situlah dia jumpa diri dia yang masa muda, dan di situ jugalah terjadinya banyak perubahan-perubahan yang tak patut terjadi. Menarik cerita ni. Secara keseluruhan ini adalah superhero movie yang fun pada saya, yang sangat fun untuk ditonton. Dan dalam dia start dekat zaman yang dia masa remaja tu, dan dia jumpa diri dia yang masa muda tu. Di situ ada satu benda yang menarik. Bila kita tahu watak The Flash ni dia playful kan, dia suka bercakap banyak, dia suka main-main. Tapi bila dia jumpa zaman remaja dia ni, dia tengok diri dia sendiri macam mana, dan dia pun rasa annoyed dengan diri dia. Dan dekat sini kita tengok dua sisi berbeza lah. Dia yang dewasa tu, dia lebih in control, dia lebih matang dalam ni kerana dia nak menangani masalah yang dia sedang hadapi ni, dan dia nak menangani juga diri dia yang masa muda ni, yang tengah hyper ni. Banyak perkara terjadi yang menarik, macam mana diri dia yang muda ni diceritakan baru dapat power, dan banyak yang ada di dunia dia dah tak ada di sini. Dan dia tak tahu nak minta tolong pada siapa. Akhirnya dia cari Batman lah. Batman di alam ni, di timeline ni, atau di dimensi ni, universe ni, orang lain. Di situ datangnya Michael Keaton ni. Michael Keaton punya Batman ni kita tahu daripada Batman First dengan Batman Return. So kita kalau fan macam saya, memang akan excited lah. Kita boleh tengok dia punya Batcave, dia punya Batmobile. Tapi sayangnya Batmobile tu tak digunakan. Lepas tu kostum dia
Saya suka Batman punya kostum, Batman Return. Itu kostum yang saya suka. Dan saya rasa The Flash yang muda dalam cerita ni, dia tak ada kostum. Dia terpaksa buat kostum daripada Batman punya suit, Batman lama punya suit, dan dia ambil, saya rasa, Batman Return punya suit untuk dijadikan dia punya temporary suit dalam filem ni. Sebab saya kenal dia punya bahagian perut punya design tu. Dan apa lagi yang menarik, saya rasa pengarah filem ni dia memberi dia macam memberi penghormatan kepada Tim Burton dengan Batman version Tim Burton ni. Bila saya tengok dia punya fight scene, Michael Keaton punya Batman ni, dia punya fight scene dia, mungkin dia tak macam dulu sebab zaman sekarang ni dah lebih maju koreografi fightnya, tapi dia ada menitik beratkan beberapa move, signature move daripada Batman dulu, Batman Tim Burton. Cara dia fight tu, cara dia tendang tu saya suka. Dan dalam filem ni memang dia nampak memang cool gila lah Batman ni. Batman kita ni, dia memang jenis yang selamba. Dia jenis yang macam mana korang tengok lah Batman yang dulu, macam tu lah dia ada dia punya essence tu lagi. Dia berjaya pegang. Director ni dia memang menghormati dan memberi keadilan pada watak ni. Dia menghormati karya Tim Burton tu. Dan saya tahu ramai yang ada problem dengan Ezra Miller. Dia ada kes kat luar. Saya pun tak mengikuti sangat kes dia ni apa, tapi secara profesionalnya sebagai dia pelakon tu, untuk watak ni saya sangat suka dia tu jadi The Flash. Dan dia punya memek muka, dia punya suara, dia berjaya membuat sesuatu yang menarik bila dua watak, dia terpaksa mainkan dua watak. Watak dia yang muda dan watak dia yang lebih dewasa ni, kita boleh nampak perbezaan lakonan dia tu. Dan fun, dia sangat fun bawa watak ni, dengan expression dia, dengan suara. Masa dia muda, suara dia lain. Bukan daripada sudut tone dia sama, cara dia bercakap, dia ada effort untuk membuat sesuatu yang lain dekat situ. Dan ada twist dengan Supergirl kan, sepatutnya Superman yang muncul, tapi Supergirl iaitu sepupu Kal-El. Dan watak ni pun tak, saya rasa okey je, dia tak ada memberi terlalu banyak impact kepada cerita. Bukan pada cerita, dia penting, tapi tak ada memberi impact kepada perasaan saya menonton tu. Dia tu macam okey je, dia tak ada macam terkesan sangat lah. Dan awal movie kita dapat lihat Ben Affleck Ben Affleck dapat melepaskan kerinduan melihat Batfleck, antara Batman yang saya kata saya suka kan, antara macam saya kata Batman yang saya minat. Dapatlah melihat aksi dia tu, tapi macam mana pun aksi Batman terbaik pada saya adalah dalam Batman vs Superman, BVS, dalam gudang dia lawan orang dalam tu. Itu adalah satu koreografi fight dengan apa, the whole stunt dia, the whole impact yang sangat, saya rasa macam belum ada lagi lah yang boleh lawan lagi lah untuk Batman ya. It's a fun movie dan dia tidak terlalu berat sebenarnya, walaupun kita melihat dia membawa tema nampak macam confusing. Kalau tengok dia punya trailer, ada time travel, ada dua Flash, dua Batman, dan dia ada melibatkan universe. Dia satu filem yang senang, filem yang mudah untuk difahami. Dia tak adalah terlalu macam kompleks sangat, tak ada. Dia just simple je dalam cerita dia. Orang yang tak tahu sangat pasal Batman, DC punya universe, filem-filem lain pun still boleh enjoy. Macam anak saya yang lelaki tu, mula-mula dia tak ada rasa nak tengok. Saya ajak
tengok wayang dia tak nak. Tapi bila dah habis dia kata okey, dia bagi 8.10 untuk filem ni. Dan ada cameo-cameo yang ada yang mungkin korang dah tahu, dah di spoiler, dan ada yang saya tak tahu langsung, dan itu membuatkan saya macam apa perasaan dia, terkejut, suka, macam helah, macam tu helah. Tak tahu saya cakap. Adalah hujung-hujung nanti korang tengok lah. Kalau boleh saya bagi perumpamaan untuk menonton filem ni, kalau korang biasa menonton filem animation daripada Warner Bros, DC, dia macam tu, tapi dia lebih upgrade lah sebab dia ni dah ke filem real life action, dan dia detailing dia lebih kepada banyak benda kan. Tapi dia punya feel tu keseronokan, dia fun. Saya suka tengok DC punya animation, fun pada saya, movie animation dia. Macam saya kata tadi, dia sebuah filem yang simple. Dia tak ada terlalu mencuba untuk membuat approach yang terlalu realistik, terlalu explain sesuatu benda dengan detail dari sudut sains ke apa. Dia just plain simple gitu. Tak ada approach super realistik ke. Logik jangan difikirkan sangat untuk menonton filem ni. Salah satu benda yang saya boleh bagi contoh kenapa saya kata logik tak perlu fikir sangat, macam dalam filem ni Batman, Michael Keaton, dia kalau kita tengok dari trailer kita dah boleh tahu yang kita nampak dia tu dah, masa ada satu part tu dia rambut panjang, dia dah lama tak jadi Batman, dan tiba-tiba dia jadi balik Batman setelah lama dia berehat, dan dia masih mempunyai kekuatan yang sama, dia punya pemikiran yang sharp yang sama. Walaupun sebelum tu kita boleh nampak dia yang jenis orang yang dah let go dengan diri dia, dah macam malas nak fikir apa benda, dan dia masih, bila dia jadi Batman balik tu dia terus terror kan. Kalau kita fikir dari sudut logik, benda tu memang tak logik lah sebenarnya, daripada sudut fitness orang tu sendiri kan. Tapi macam saya kata lah, benda ni just simple, entertaining, fun movie, just watch it. Watak Batman tu, Michael Keaton tu, dan dia memberilah apa yang saya nak. Saya rasa puas dengan kemunculan Michael Keaton tu. Kita tahu dia tak boleh nak stretch lebih-lebih watak tu. Dan ramai yang kata sebelum ni dari sudut promotion, even saya kata dari sudut promotion, daripada trailer dia kita nampak macam Batman ni dah overshadow The Flash, sampai ada yang kata, saya pun kata bergurau lah, ini filem The Flash ni adalah filem Batman sebenarnya kan, sebab dia nak menunjukkan Batman. Tapi tak dinafikan memang watak Batman Michael Keaton ni antara reason selling point yang tinggi untuk filem ni, orang pergi menonton. Sebab Ezra Miller ni ada problem dengan kes itu. Mungkin kat situ dah membuat orang dah tak berminat nak tengok. Nasib baiklah ada Batman Keaton ni. Tapi bila saya dah tonton, saya rasa memang ini filem The Flash lah. The Flash punya watak diberi keadilan dalam filem ni, dan kita rasa dia tu adalah core cerita lah, tunggak utama. Dan bintang saya bagi 8.5 dari 10. Ya. Sebuah filem yang saya rasa saya boleh tonton lagi, dan rasa still akan rasa entertaining. Okey, dia punya joke, dia punya humor dia pun best. Dia punya humor dia pada saya on point lah. Pada saya lah, kena dengan tekak saya. Watak terutama datang daripada The Flash muda tu, the budak tu. Ya, ending dia ya, okey lah. Saya rasa ending dia okey. Dan saya tak nampak hint untuk sambung, sebab kita tahu pun DC Universe yang ni akan ditamatkan sebab diorang nak rombak balik dengan James Gunn punya vision. Saya rasa pada saya filem ni adalah pengarah filem ni dia memberi keadilan kepada visualnya Snyder, sebab ini banyak daripada Snyder punya foundation punya idea, dan dia memberi satu balance yang dia beri satu keseimbangan yang bagus. Ada unsur-unsur Snyder tu, dan dia membawa unsur dia sendiri yang lebih tak terlalu berat, tak terlalu dark. So dia berjumpa dekat tengah-tengah. Itu membuat dia jadi fun lah. Dia jadi fun. So rasanya DC boleh terus gunalah template ni.
Saya rasa seronok. Dah, tu je lah. Terima kasih kerana menonton. Panjang pula kata nak buat review ringkas. 16 minit lah. Assalamualaikum. Peace.